tongkang yang bawa barang kita tenggelam. Maksudnya dia ada order Shopee zaman tu lah pun, kan, barang bawa tu. Shopee zaman tu masa tak tahu lah macam mana kan. Jadi tongkang yang bawa barang dia, ada murid kata tongkang yang bawa barang kita ke Tuan Guru tenggelam. Jawab Syekh Abdul Qadir Jalani, alhamdulillah. Jangan alhamdulillah. Tak apa. Esok datang pula anak murid beritahu, Tuan Guru, tongkang yang hilang semalam barangnya dapat diselamatkan. Alhamdulillah. Tuan-tuan, anak murid pun heran kan. Tanyalah. Kalau maksudnya kita kata, kalau diberitahu barang dapat diselamatkan, alhamdulillah, kena nak tempatnya. Betul kan? Lazina iza asabathu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Orang mukmin ni bila ditimpa musibah dia sebut inna lillahi, kan? Tapi Tuan Guru ni sebut alhamdulillah. Kenapa Tuan Guru? Maka jawab Syekh Abdul Qadir Jalani, kerana kamu memandang tenggelamnya tongkang itu sebagai musibah, tetapi aku memandang tenggelamnya tongkang itu adalah nikmat padaku. Kenapa nikmat? Kerana bila tenggelamnya kapal itu, tongkang itu, Allah nak suruh aku agar lebih ingat kepada Allah, bukan ingat kepada barang tersebut. Ingat pada Allah itu nikmat. Tuan-tuan, di iman dia lah tuan-tuan. Seorang wali, kalau kita kadang-kadang orang bagi tahu apa-apa, jangan cepat dengan alhamdulillah, tengok keadaan lah. Kan, balik-balik kan, kita contoh isteri tak mari dah, balik-balik rumah, handphone tinggal kan. Isteri pun bagi tahu, bang jom kita balik kampung. Kenapa? Ayah saya meninggal dunia. Alhamdulillah. Seorang lelaki meninggal dunia melambung, kan? Sebab iman dia, keadaan dia. Kalau kita pun kita melihat sesuatu itu yang orang lihat musibah tapi sebagai nikmat, kalau nak sebut alhamdulillah pun biarlah hanya sekadar kita yang tahu. Umpama kita kata, kan, Nabi kata setiap perkara yang berlaku adalah untuk dihapuskan dosa, kan, hatta kalau tercucuk dengan duri, kan. Tuan-tuan, apa sahaja musibah nak hapuskan dosa. Tuan-tuan balik-balik misalnya, kan, orang rumah beritahu tadi pencuri datang, habis motor wai suku diangkut tidak. Nah, alhamdulillah kan, alhamdulillah dah. Kan, kalau iman kita yang lemah ni, haram dah, haram jiddah. Sangat tak kata alhamdulillah. Sebab kita iman kita. Siapa nak kata alhamdulillah? Saya pun tak kata alhamdulillah. Betul kan? Balik pada orang ni tadi orang mari nak curi. Harum manis kita yang keluar pagar tu memang ambil. Nak makan pun saya sorang perempuan tak wani. Kita nak kata alhamdulillah. Kita maki dah lah. Aku tak makan lagi, dia dah curi dah. Esok nak makan dia penjara tu kita punya. Tuan-tuan nak sebutnya iman. Kenapa dia melihat itu sebagai nikmat? Sebab hati dia bersih. Semua adalah Allah semata-mata. Ini yang kita kata apa dia? Hasil daripada kita mengamalkan, saling ingat mengingati lah. Kita nak bagi agar kita sentiasa ingat kepada Allah. Itu yang apa dia? Memperingati sesama kita. Jadi kita menyambung perbincangan kita malam ni dalam muka Syafatul Qulub ni, hati ni bersih. Kasyaf ni, tuan-tuan selalu orang dengar ilmu kasyaf kan. Muka syafah ni nak bagi hati ni bersih supaya nampak inilah di Islam. Ini yang Nabi nak bawa. Nabi datang bawa Islam ni, ini hati. Nak bawa kita, sahabat-sahabat Nabi dulu, bagaimana mereka melihat indahnya Islam, melihat hebatnya syurga, nyawa melayang tak ada masalah. Korban nyawa, harta, tak apa. Kan kalau kita tengok tuan-tuan, selalu kita mungkin pernah dengar lagu hijrah tu kan, sabarlah keluarga Yasir kan, bagimu adalah syurga. Lepas tu apa, saya nak menyanyi tak kerti lah siapa boleh menyanyi kan. Yang Sumayyah, kita menyanyi hujan kaki kan, hujan kan. Bagaimana Ammar bin Yasir, Ammar bin Yasir ni keluarga anak Yasir, mak kepada Ammar ini adalah Sumayyah. Kan, mereka ini adalah hamba kepada satu kabilah. Bila mereka ni tiga beranak masuk Islam, diketahui diseksa, diazab macam Bilal bin Rabah kena azab. Dan
Yasir ni, bapa Amal ni diikat, diletak di atas padang pasir yang panas, diletak batu yang panas yang dia tidak boleh bergerak tuan-tuan. Tak boleh gerak, batu besar masuk. Tak kan? Bawah panas dengan pasir, atas batu yang panas dan besar. Kemudian Abu Lahab mengambil pedangnya, menikam, mati Yasir tuan-tuan. Ammar anak dia pun diazab. Isteri dia Sumayyah yang disebut dalam nasib itu kan, Sumayyah itu itulah dia dikatakan wanita syahid yang darah yang mengalir pertama. Kalau tuan-tuan tengok filem Mat Kilau, setengah orang tengok filem Mat Kilau yang seorang perempuan mengandung ditendang kan, tikam mati, kita pun keluar air mata juga lah, walaupun kita tahu itu berlaku. Sumayyah ni, Abu Lahab dan kuncu-kuncu ambil pedang tuan-tuan, tikam dia di kemaluan dia, mati dia sekali. Nak masuk, nak tinggal agama Islam. Sebab tu Nabi kata, wahai al-khabran ya ahli Yasir, sabarlah wahai keluarga ahli Yasir, bagimu syurga. Allah janji syurga untuk mereka. Ya, ni apa dia nak cerita dia, mereka pertahankan. Kenapa? Sebab nampak nikmat Islam. Nak tinggal agama walau diseksa macam mana? Takkan tinggal. Sebab nikmat dulu dalam Islam dan melihat syurga itu indah untuk kita kecapi bila bertemu dengan Allah. Yang ni yang kita nak belajar, yang kita nak jadikan diri kita antara orang-orang yang memerangi hawa nafsu, lawan dengan syaitan, supaya tak terikut dengan nafsu dan syaitan yang menjadikan kita dalam kalangan orang-orang yang lalai dan lupa kepada Allah. Ya. Jadi dalam memerangi nafsu dan syaitan ini, kata Imam Ghazali, sudah semestinya orang berakal memerangi keinginan nafsu dengan berlapang. Antara perkara yang kita nak jadikan kita ni berjaya perang dengan nafsu, berlaparlah. Apa dia? Selalu berpuasa. Dan sebab itu dalam Islam, puasa sebulan wajib, Ramadan setahun sebulan. Kemudian sunatnya berselang Isnin Khamis, puasa putih, dan sebab-sebab tu 10 Muharram, sebelum kita 9 Zulhijjah dan sebagainya, disunatkan berpuasa untuk melawan hawa nafsu, yang mana Nabi sebut sesungguhnya syaitan itu menjalar dalam tubuh manusia bagaikan aliran darah, maka bendunglah aliran itu dengan lapar. Syaitan masuk dalam diri macam darah mengalir dalam badan. Darah ni tak ada di mana? Dalam tubuh. Semua tempat ada darah. Maksudnya kalau syaitan masuk, semua anggota dia boleh kuasa. Sebab tu bila orang yang syaitan masuk histeria tu, dia tak sedar kan. Kenapa? Sebab daripada hujung rambut sampai ujung kaki syaitan kuasai dia. Dia tak sedar pun kan. Kalau kita lihat kadang-kadang, kalau dia perempuan pun, dia boleh londeh kain dia kan. Kenapa? Dia bukan sedar pun kan. Tenaga dia bukan tenaga dia, kuat bukan dia. Sebab daripada hujung kepala, otak tu ada saraf-saraf yang darah masuk, semua syaitan masuk. Sebab tu dia tak sedar. Kenapa? Nabi sebut bagi tahu dah, majriad dam. Syaitan masuk ni, dia ikut majriad dam, urat-urat darah sampai ke mana dia masuk. Sebab itulah bila kita nak berlindung diri daripada syaitan, hanyalah dengan meminta perlindungan daripada Allah. Sebab itulah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang dirjam, dilaknat, sebab manusia tak dapat bantu. Antara amalan tuan-tuan yang Nabi sebut untuk kita jauhkan diri daripada syaitan, dan Nabi sebutlah, berzikirlah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bi at-tabarrah 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam lafaz ni dia tidak ada hayy wa huwa hayyun. La ilaha illallah, selalu lepas maghrib kita buat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Dalam lafaz hadis ni tidak ada yuhyi wa yumiit. Buat 100 kali sehari, syaitan tidak akan dapat memudaratkan kamu. Pada 100 kali. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, bila seseorang manusia Allah nak keluar masjid, syaitan, tuan-tuan, iblis panggil tentera-tentera
Tuan-tuan, kita nak keluar masjid pun Iblis panggil tentera-tentera ni. Seperti mana datanglah tentera-tentera Iblis tadi, seperti mana lebah mengerumuni dia punya permaisuri. Macam mana lebah mengerumuni permaisuri, tuan-tuan? Tak nampak dah dia punya segala madu apa semua kan, penuh dengan lebah, tak nampak. Kenapa? Macam itulah syaitan punya ramai menunggu bila anak-anak Adam nak keluar daripada masjid. Sebab orang yang duduk dalam masjid adalah musuh kepada syaitan. Nak buat apa Nabi kata? Maka bila kamu keluar ke masjid, selain kita baca Allahumma inni as'aluka min fadlik, kita tambah doa ni. Nabi kata Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudihi. Kan kita dah biasa sebut Allahumma inni a'udzubika, kan, minal khubuthi wal khaba'ith, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, a'udzubika tambah min iblis wa junudihi. Dan Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudihi, lam tadurhu, syaitan tak akan dapat bagi mudarat pada kamu hari ini. Itu tuan-tuan, kalau keluar masjid kita bacalah doa tersebut. Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudihi. Itu untuk melindungkan diri daripada syaitan dan iblis yang nak merosakkan manusia. Itu di antara yang Nabi ajar. Hadis ni hadis dhaif, tapi boleh beramal tak? Boleh. Disebut oleh Imam Nawawi di dalam Al-Azkar, Imam Nawawi, itu antaranya. Jadi kita nak bincang, dia kata tentang memerangi nafsu dan syaitan. Antaranya dia berlapar. Sesungguhnya manusia yang paling dekat dengan Allah kelak pada hari kiamat ialah orang yang paling kuat menahan lapar dan haus dia, yang banyak berpuasa. Dan bahaya yang paling besar bagi manusia adalah syahwat perut, nak makan betul. Kenapa? Syahwat besarnya adalah makan. Sebab kerana ingin makanlah, kadang-kadang manusia tidak ada kisah tentang halal dan haram. Dan tak kisah halal dan haram, kenapa? Bukan hanya sekadar untuk mencuri lah. Dia nak makan rasuah, dia nak menyeleweng kuasa, dia nak segala-segala yang tak betul, nak bawa lari duit, nak pecah amanah. Sebab nak hidup senang, nak makan mewah. Kan dia kata tak pernah, lama tak pernah makan daging wagyu yang 100 gram berapa tu kan? Dia kurang 7-8 ringgit. Apa orang murah tu 7-8 ringgit 1 gram kan. Jadi kalau bawa sebatang dengan tulang-tulang tu, siaplah 7-800 wagyu je. Kan makan daging wagyu, tuan-tuan pernah makan? Tak pernah kan? Kalau nak pergi tu ajaklah kawan-kawan. Barulah kawan sejati. Kan? Dapat sebatang tu pun tak ada 1,000, jangan masuklah. Kita boleh beli seekor kambing bonok. Jadi contoh kita kan, kerana nakkan kehebatan, rasa hebat makan, berapa ramai orang menipu, berapa ramai orang mencuri, berapa ramai orang yang buat lari duit, ambil sana sini kerana nak makan mewah-mewah. Perut punya pasal. Padahal sebab tu dia kata apa dia? Nak lawan musuh perut ni. Kerana dengan perut ni lah akhirnya bila manusia ada tenaga dengan makanan dan dia buat kejahatan. Sebab kita ni bila ada tenaga datang daripada yang haram, nak buat benda yang jahat adalah mudah. Tuan-tuan, sebab itulah ahli, orang-orang yang bersifat ahli syurga yang kita sebut tadi, dia jaga makanan minum dia. Tuan-tuan, jaga makan minumnya dan dia jaga perkataan lidahnya. Sebab nak jadi ahli syurga. Jadi jaga makan minum kita dan juga perut kita supaya jangan jadi ahli neraka. Sebab Nabi sebut kullu lahmin nabata fihi haram, setiap daging yang tumbuh daripada rezeki yang haram, fannaru aula bi, neraka lebih layak bagi. Sebab tu bila manusia dia tak kisah tentang halal haram, tuan-tuan, kata ulama cukuplah Allah menghilangkan kemuliaan seseorang di atas bumi ni bila hilang dua perkara. Yang pertama, hilang apa tuan-tuan? Tak ada ilmu agama. Cukuplah tak ada ilmu agama, tanda Allah sedang hina seseorang di atas muka bumi. Tak ada ilmu agama. Sebab bila tak ada ilmu macam makan tadi, dia tak kisah halal haram, janji dapat,
Tuan-tuan, janji boleh makan, orang kata sedap, pergi. Tuan-tuan bila sebut baru ni saya sebut kat satu surah tuan-tuan. Gopeng lah, kita lah kan orang Gopeng dah cari pun duduk Gopeng. Kat satu Gopeng surah sebut kan memang ada satu kedai di Gopeng tu orang Melayu suka makan. Dia kata kedai dia tak payah kita macam tu lah kan. Nanti kita lalu tengok orang yang makan pun kita rasa teruknya orang ni tak ada kedai orang Melayu dia makan. Dia kata ustaz baru Ahad lepas seminggu dah esok, baru Ahad baru ni dah. Esok Ahad cukup dah, hari ni dah seminggu. Kenapa? Saya kuliah di situ hari Selasa. Baru Ahad malam Ustaz, kenapa? 5 orang, saya lalu kedai tu Ustaz, saya tengok 5 orang perempuan berduduk makan kedai Cina. Tuan-tuan kita kata Allah, tak ada kau rasa curiga nak makan kedai orang Malaysia? Perempuan berduduk tu memang kan, takkan kita kata apa dia, orang siap tu memang orang Islam. Dan saya lalu dia kata pukul 8 tu 5 orang berduduk satu meja makan. Kata Allahu Akbar. Kenapa? Allah sedang menghina kita bila kita tak ada ilmu tentang halal haram, syubhat dan sebagainya. Orang yang tak ada ilmu, contoh ni kan, orang yang tak ada ilmu Allah hina bagaimana macam orang mari sembahyang Jumaat kan? Dan kalau di masjid betul kan sembahyang Jumaat, imam baca khutbah lah, ittaqullah, yang duduk di luar tu dia perhabis pisang dengan apple hijau untuk kesihatan. Jadi dia perhabis dengan tuan, dia heran tak, dia ambil kisah dah bila tuan orang baca khutbah, tak heran kan, dia sembang, dia boleh ketawa tu imam ni, dia ittaqullah. Kenapa tuan-tuan? Kita tengok rasa macam mana? Orang tua ni dalam hati lah kan, kalau kita sebut dengan buruk, kita buat hati lah. Jadi dia kata apa? Orang tua ni tak sedar. Kita pun terasa teruknya dia. Sebenarnya Allah sedang menghina dia kerana tak ada ilmu. Sebab itulah kita belajar tentang agama tak pernah habis sampai nanti. Sebab kerana Allah hina kerana tak ada ilmu. Lebih teruk kita kata tuan-tuan, sampai umur 60-70 Quran tak boleh baca dan tak nak belajar. Yang ni lagi lah Allah hina. Kalau umur 70, 80 pun ada kesedaran nak belajar, alhamdulillah. Tapi dah 70 lebih dah, tak payah belajar lah baca Quran, malas dah baca berita harian jadi dah. Betul? Allah sedang hina kamu tak ada ilmu agama. Ya? Sebab itu bila mak bapak meninggal, anak dulu jauh. Kan? Kenapa? Naik nanti suruh orang suruh baca Yasin, tak kerti nak baca. Buka-buka, Yasa. Ya, kenapa? Ada tuan-tuan, ni bukan kata cerita dongeng. Buka-buka Yasa. Sebab itulah Nur duduk di bawah. Nak mari ni, mak ayah kamu ni, palang kamu nak baca Yasin sekali kan? Tak, di bawah, bisa rokok. Ya, bagi asap sedekah kat jenazah. Nak baca tak boleh. Tapi baca tu memang haru dia. Ni tuan-tuan, tak ada ilmu. Allah sedang hina. Yang kedua, yang pertama, kamu cukup dah Allah hina seseorang tak ada ilmu agama di dalam hidup. Yang semayang kadang-kadang anda tak belajar sah tidak sah semayang pun kita tak tahu. Yang kita kata bulan puasa, entah macam mana puasa pun kita tak tahu sebab tak ada ilmu. Yang pergi haji lagi teruk bila tak ada ilmu. Allah sedang hina. Nampak pergi Mekah tapi Allah sedang hina. Kan orang pakai baling apa? Jamratul Aqabah ula usta kan, 7 kali dia bubuh dalam botol kan, 7 betul dia bubuh dalam tu, senang sekali baling apa bayar kan, senang cerita kan. Lepas tu balik, dia bukan tahu tak sah dia punya lontaran tu sebab sekali balik kan, tak bubuh dalam botol, kira sekali balik dah 7 batu lah kan, tak payah nak turut-turut. Jadi senang kita ni tuan-tuan ada ilmu. Cukup Allah menghina manusia bila tak ada ilmu agama. Kan, yang kadang perempuan kan tutup aurat, dia rasa tutup dah. Kan, naik basikal, tengok Allah, kita pun ikut dengan kereta kan. Kereta pun pelan sebab lori di depan, tu kayu basikal. Tengok Allah perempuan, nak kata badak kan. Kekatnya, kan, punya kekatnya. Dia rasa dia tutup aurat kan. Tetapi dia lupa dia sedang membalut aurat. Kenapa? Sebab tidak ada ilmu. Tak susah, naik basikal naik. Tetapi pakaian, bagilah pakaian yang sesuai dengan perempuan. Ini tuan-tuan yang kita kata Allah tarik. Yang kedua kata ulama, cukuplah Allah tarik kemuliaan seseorang
bila tiada adab. Tak ada adab. Dalam hidup tak ada adab, kamu nur. Cukup orang. Kemuliaan tu. Hidup tak ada adab, tak ada adab. Kan kalau kita kata ada orang yang tidak beradab, mari ke dalam masjid boleh jadi surau. Orang tengah kuliah ni, mari dia sembahyang sunat sekolah ni. Tuan-tuan, kita nak berhenti ke nak turun? Kita pun beri kepala kan. Kita baca kuat-kuat, dia kata tak erti dah ustaz, tak hormat orang nak sembahyang. Kan? Sebenarnya dia pun tak ada adab. Kalau kau ada adab, kau cari tempat yang sunyi, tak mana jauh pada orang, kau sembahyang. Ni mari duduk depan kita dekat Allah. Kan nak baca ke tidak ke? Kan kita takut sakit. Kenapa? Tak faham adab. Tu yang mari surau berhenti. Yang tuan-tuan balik lagi pukul 11 nak tidur. Contoh kan, anak jiran sebelah, umur berapa? 20 tahun. Test motor tu, kawan-kawan prank. Tak ada adab. Kita nak kata Alhamdulillah ni. Memang kita pun tak suka. Allah sebenarnya sedang menghina. Adab dengan jiran, adab dengan adik-beradik, adab dengan suami, adab dengan isteri. Tak ada adab, Allah sedang hina. Ini tuan-tuan yang kata cukup tak sebab itu nak memerahati hawa nafsu. Antaranya kita perlu didik kita menjadi orang yang berilmu dan beradab. Sebab dia kata sebab itulah ya, jadi dia sebut tadi, dan bahaya paling besar bagi manusia adalah syahwat perut nak makan tadi. Sebab itulah syahwat perut, jadi keinginan nak makan, Adam dan Hawa dikeluarkan daripada darul baqa ke darul fana. Kenapa Adam dengan Hawa terkeluar dari syurga? Sebab nak makan buah. Kita kata syajaratul khuldi, buah yang dikatakan makan tu boleh kekal kamu di syurga. Bukan nama dia buah khuldi. Buah tu pokok dia pokok yang kekal. Yang makan dia, kata Iblis, kau makan, kamu kekal di dalam syurga. Jadi kenapa? Keinginan nak makan. Sebab itulah Nabi sebut tadi, sesiapa yang kullu lahmin nabata fihi haram, setiap daging yang tumbuh dari haram, neraka layak baginya. Bila kamu makan yang haram, neraka yang layak baginya. Kenapa? Nabi Adam terkeluar dari syurga, mari ke dunia sebab makan. Kamu makan yang haram, tak layak berada di syurga, kamu kena berada di neraka. Itu nak jaga tuan-tuan syahwat perut yang dia nak makan saja. Sebut bulan 4, nafsu syahwat perlu ada. Kalau tak ada nafsu, hidup menjadi tawar. Tak ada nafsu nak tidur, tapi juga tak buat apa lagi dia. Tak ada nafsu nak tidur, nak jahat tidur. Ada seorang tu pula nafsu dia tak ada nafsu, tak ada nafsu nak nikah, nak kahwin. Semua tak kahwin. Keturunan manusia kan. Orang tu tak ada nafsu nak belajar. Nafsu kena ada, tetapi dia kena ada imbangan. Ini dijelaskan di bawah nanti. Allah telah melarang kedua-duanya memakan buah daripada pohon itu. Namun mereka tidak tahan membendung keinginannya sehingga memakannya. Maka terbukalah kain yang menutupi badan keduanya, dan pada dasarnya perutlah menjadi sumber segala syahwat. Bila mereka makan, terlerai pakaian syurga. Pergilah ke darul fana, dunia, tempat yang akan musnah. Datang Nabi Adam. Nabi Adam umurnya panjang, tuan-tuan. Dan kemudian Nabi Daud umurnya pendek. Nabi Adam diberitahu Allah umurnya panjang. Nabi Daud dikatakan umurnya 60 tahun sahaja. Nabi Adam kata, ambillah ya Allah umur aku yang panjang ni 40 tahun, bagi kepada Nabi Daud. Tu para Nabi tuan-tuan, umur boleh bagi-bagi. Kalau tuan-tuan umur boleh bagi ke orang, agak nak bagi ke nak ambil orang? Agak ada tuan-tuan. Orang boleh umur aku 100 tahun nak ambil bini lah. Bini kan kena taat pada suami. Jadi ambillah supaya bini nak kawan. Kita tak tahu tuan-tuan kan. Kita zaman itulah Nabi-Nabi boleh bagi umur. Yang Nabi Nuh tuan-tuan, dan umur kenabian dia 950 tahun. Dia dilantik menjadi Rasul 40 tahun. Maksudnya 950 campur 40, 990 tahun. Baik. Kemudian selepas tenggelamnya dakwah dia tu 950. Selepas datang bah banjir besar, selepas kering air dia hidup lagi 50 tahun.
lepas tu. Jadi maksudnya umurnya 1040 tahun lebih kurang, tuan-tuan. Tu Nabi Nuh lah. Ya, yang kita kata apa dia? Umur Nabi-Nabi dulu macam tu. Umur kita jangan mimpi lah nak sampai 1000, 100 pun belum tentu. Tapi nak sebut dia apa dia? Tuan-tuan, perempuan, tentang keluarnya Nabi Adam daripada syurga kerana keinginan nak makan. Sebab tu janganlah keinginan nak makan tadi menyebabkan kita dihalang daripada masuk ke dalam syurga Allah. Na'udzubillah. Sebahagian ulama ada yang mengatakan, barang sesiapa yang telah dikuasai oleh nafsu, maka dia akan menjadi hamba kepada itu. Betul? Kalau kita dikuasai nafsu, kita akan jadi hamba kepada itu. Apa dia? Nafsu nak kaya saja. Tak salah. Islam tak larang kita untuk jadi kaya. Tetapi nafsu nak kaya sehingga jadi hamba pada dunia. Semayang pun tidak, kan, zakat pun tidak, puasa pun tidak. Kenapa? Sibuk bekerja kerana nak kaya. Abang sakit, tak payah pergi. Sebab kalau pergi ni bisnes kita tinggal 2 hari, 3 hari, rugi dekat 2,000. Betul? Biarlah abang sakit, kita pergi pun bukan boleh buat apa. Tak balik dia. Bapak demam, ni nak tinggal bisnes kedai kena tutup. Pasal malam kita tak boleh jaga 3 malam. Habis dah 2,000, 3,000 kita balik. Ya baliklah. Kalau balik pun bukan apa. Kalau dia mati pun matilah. Kita buat macam mana? Kita balik bukan boleh sambung nyawa. Betul? Kenapa? Bila fikir masalah yang kanan, ikut nafsu. Sebab tu bila ikut nafsu, orang akan mencari jalan untuk hidup senang dengan cara yang singkat. Tuan-tuan kan, dapat cara singkat, bawa lari duit, bawa lari. Haji lah, duit. Tipu haji lah. Tipu umrah. Berapa ramai kan kita dalam kalangan kita kena tipu. Sebab ramai orang nak kaya. Masuklah kita sebab tu yang kena tipu. Masuk skim cepat kaya. Memang yang cepat kaya, dia lah kan. Kita lambat kaya, pakai tak kaya-kaya. Ini yang kita kata kerana apa dia? Kerana perut tadi, keinginan syahwat. Sebab dikuasai oleh nafsu diri. Dia akan merengkuk dalam penjara kegilaan. Memang tuan orang yang gila kerja tuan, rumah sebelah surau, dia tak mandi. Pada pagi, siang kerja dengan apa tempat lain, malam dia kerja tempat lain. 2 kerja satu hari. Surau marilah, tak mandi. Musim korban bawa. Kan? Korban berapa sewa? Berapa ekor korban esok? Nah, okey. Saya datang. Sebab nak dapat 2-3 kilo daging kan. Lepas korban, tak ada. Tunggu tahun depan pula. Sebab kalau ada korban. Kalau tahun depan tak buat korban, tak ada lagi. Rumah jauh lah. Tak jauh. Sebab menjadi hamba dunia. Dan hatinya semakin lalai. Orang yang nafsu, dia dikuasai nafsu, dia makin lalai. Cukuplah ulama kata lalai ni apa dia? Kita tidak mengingati mati. Itu lalai. Lupa lah. Tak ingat. Tak menghidupkan. Tak ada dalam diri kita. Macam mana kalau tak? Sedangkan ulama sebut mati ni dekat dia. Dan antara pejam dengan celik. Siapa yang pejam tu, mungkin dia tak sempat celik, dia pejam pun. Siapa yang celik, mungkin tak sempat pejam. Celik tu, habis dia mati. Mati di antara pejam dengan celik. Tak jauh maksud. Tetapi sejauh mana manusia fikir tentang mati, tak ada. Orang yang lalai, orang yang tak ambil kisah tentang mati dan apa yang dibawa selepas itu. Yang ni tuan-tuan, minal wala takunanna minal ghafilin. Jangan kamu jadi dalam kalangan orang-orang yang lalai. Apa di antara orang lain? Lupa tentang ini. Lalu umur kita tuan-tuan, ini adalah kita gunakan itu. Hari ini kita hantar orang, ada masa orang akan hantar kita sebagai ahli umur. Hari ini kita bagi dekat salam pada mereka. Assalamualaikum ya ahli mu'minin. Nanti sampai masa orang akan bagi salam kepada kita. Siapa yang ambil intibar lalu kubur? Orang yang tidak ingin mati, dia termasuk orang yang lalai. Termasuk orang yang lalai, kata Al-Kandahlawi juga, orang yang membaca Quran tetapi tidak mengambil iktibar daripada Al-Quran. Kita baca Quran juga tapi tak ambil iktibar. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati.
innama wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Kami akan uji kamu dengan benda yang baik dan juga benda yang buruk sebagai ujian. Kita ada baca itu. Kita tidak mengambil akibat. Kami uji kamu benda yang buruk sebagai ujian, benda yang baik pun sebagai ujian. Yang sehat tak sakit-sakit, Allah uji. Ujian. Yang sakit tak sihat-sihat, ujian. Kadang-kadang yang sakit tu sampai ke surau masjid, yang sehat dia tak boleh menang. Sebab itulah para anbiya pernah bertanya kepada Israel, wahai Israel, sebelum kau datang mengambil nyawa, kau hantar tak tanda-tanda kamu nak datang? Tuan-tuan, dalam hidup kita biasa berlaku sesuatu dengan ada tanda-tanda. Bila pergi tengok, ramai orang di semua supermarket, tandanya apa? Gaji baru masuk, kad pencen baru masuk, ramai orang. Selalunya macam tu lah, ada itu tanda selepas. Kadang-kadang kita kata dalam hidup kita, contoh tanda apa dia? Bila raya tak lama lagi, dapat rasa tak tanda-tanda je? Macam tanda-tanda dah ada kan. Okey, apa dia? Belanjawan begitu begini, gaji ni, pilihan raya dah tak lama dah, tanda-tanda. Macam hujan lah kita kata kan, bila mendung petang, mungkin malam hujan. Tak malam ni, mungkin pagi esok hujan. Tanda datang petang, tapi pagi esok berhujan. Kadang-kadang mendung pukul 3 subuh dah hujan. Kejap je. Apa dia? Setiap satu ada tanda. Kadang-kadang tak ada tanda kan, tiba-tiba hujan panas, tak ada, mati macam tu. Kadang-kadang ada tanda, kadang-kadang tak ada tanda kan. Jadi Israel ditanya oleh para anbiya, ada tak kamu hantar tanda-tanda? Ada. Dia kata, apa yang kamu hantar? Dia kata, aku hantar tanda-tanda mati, tanda-tanda dekat dengan sebelum. Dia kata, antaranya apa? Uban yang ada pada mereka. Maksudnya uban ada pada. Maksudnya kalau kita tengok dalam surau, berapa orang yang tak beruban? Ada lah kot 2-3 orang. Hal lain tu ada hitam, putih. Jangan cerita lah. Tapi janganlah haram banyak hitam kata putih dulu lah jalan. Hitam nama lagi kan. Kita kata macam tanda tadi. Mendung kadang-kadang pukul 8 pagi, hujan pukul 4 petang. Kadang-kadang mendung pukul 9:30 hujan. Ya, apa dia? Allah bagi tanda. Bila nak berlaku, tak ada siapa yang tahu. Kan, bulu kening pun berubat. Tengok bulu hidung, duk sikat-sikat, bulu hidung pun berubat. Kan, angkat ketiak bawah dada, ketiak pun berubat. Jadi tuan-tuan, apa dia? Tanda tu ada kan. Allah kata apa dia? Israel kata, aku angkat tanda, aku nak datang lah. Tapi belum sampai masa. Apa lagi Israel kata? Tandanya apa dia? Dia kata, aku hantarkan kepada mereka umur yang panjang. Maksudnya, kalau umur kita di sini, hari ini umur 60, satu tingkat. Tahun depan 61, tingkat. Umur yang panjang itu tanda yang semakin dekat dengan pengakhiran. Jangan lalat. Apa lagi? Aku hantarkan kepada mereka, dia kata, penglihatan yang semakin tabur. Yang orang kata dah kan, mata buta kabur, gigi kubur. Aku hantarkan penglihatan yang makin kabur. Haji lama tak nampak di surau masjid. Malam-malam tak boleh driver dah. Bawa kereta, dia kata cahaya mari depan kembang. Mata dah tak okey dah. Patut dah. Takut accident. Tak apa lah. Tapi bila pergi kedai restoran, ada pula pukul 10 malam dia tengok bola. Tak kembang pula yang tu kita kata kan. Tak apa lah kan. Dia punya mungkin malam tu sebab bola JDT lawan Selangor tak kembang. Jadi nak buat macam mana? Jadi apa dia? Penglihatan mereka semakin kabur. Dulu nak baca Quran, lepas sembahyang subuh ambil Quran boleh baca. Kan bila mari sekarang nak lepas subuh dari rumah siapa? Pembantu cuci dia tak ada baca. Apa dia? Penglihatan dah kurang. Dulu kan perempuan tengok dari jauh tu, tu laki aku kena. Sekarang ni laki aku tu laki orang. Tengok kan, dah mari dekat semua suara. Laki aku kata bujur tak terapun. Kenapa? Penglihatan makin kurang. Apa lagi Israel? Aku hantarkan kepada mereka tanda aku nak datang, pendengaran yang makin lemah. Kan pendengaran ini. Dulu umur 25, 30, bini panggil suami, bisik-bisik je, abang, sampai.
Sekarang dah 60, Allah pakai mikrofon dia, suara apa tak ada mata. Kan? Dulu hujan 2-3 titik atas bubur, terjun dah angkat kain sebab hujan turun. Sekarang kain dah lencur dah rosak. Hujan apa ni? Apa ni? Teruk yang pendengaran kita. Apa ni? Tanda-tanda dia keluar. Kan? Tanda-tanda ada dah. Sebahagian kita termasuk saya ada tanda tersebut. Kata Israel, apabila aku dah hantar tanda-tanda itu, mari dah aku nak cabut. Bila aku datang nak ambil nyawanya dan dia belum bertaubat, maka aku akan katakan pada dia, bukankah aku telah menghantar tanda-tanda pada kamu, tapi kamu masih tidak bertaubat? Tapi bila aku datang ni, dah tak ada tanda-tanda. Cabut nyawa, selesai, maka urusan kamu dengan Allah. Jadi sebab itulah kita kata apa ni? Allah hantarkan tanda-tanda itu supaya kita sentiasa jaga dalam diri kita. Kerana tak tahu bila dan siapa yang akan lebih awal pergi bertemu dengan Allah dalam kerana kita tak tahu. Tapi Allah bagi tak peringatan, bagi nak ambil atau tidak. Sebab tu ada orang yang makin tua makin rancak jahatnya, kan, makin rancak maksiat. Kalau dulu kurang 3 ekor, tapi bila dah umur 60 makin kerap 3 ekor. Kan, sebab dia kata saya kepala tak dibujuk. Dengan dia pergi ambil ekor tu, kok dapat kepala. Ini tuan-tuan, orang-orang yang tidak ingat kepada kematian. Jadi kata Imam Ghazali, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk ada 3 bahagian. Makhluk ni ada 3 bahagian. Bahagian pertama dia kata Allah menjadikan malaikat. Malaikat ada akal, tapi dia tak ada nafsu. Mana ada ingus? Kan? Bahagian pertama makhluk Allah, malaikat ada akal. Yang kedua dia kata, kan, apa ni, akal, malaikat ada akal tanpa diberi syahwat. Yang kedua, Allah menjadikan haiwan diberikan syahwat, nafsu, tak ada akal. Kan? Haiwan ada nafsu, tak ada akal. Satu, kalau ayam tu, bapak dia, tuan-tuan kan, bapak dia boleh dapat anak dengan dia punya ayam betina. Ayam betina tu nanti dapat anak betina, bapak tu jadi pula bini kepada ayam betina, ayam anak-anak dia. Tak salah, sebab dia tak ada akal. Dia tak ada akal, dia ada nafsu. Dia tak kira siapa. Sebab tu lah orang kata bila manusia pun tak kenal anak sendiri, tak kenal kadang-kadang mak mertua pun dia berlaku zina, mak mertua pun dia rogolnya, anak pun menjadi habuan dia. Nafsu apa? Nafsu haiwan. Tak ada akal. Dia hanya mengikut nafsu. Akal ada nak? Kalau akal ada, ni anak kamu takkan nak buat sampai macam tu. Setengahnya sampai dapat anak, kan. Dia buat berzina dengan anak dia rogol anak dia sampai dapat anak. Apa? Tak ada akal. Yang baru ni kan, di mana, di Melaka atau di mana kan, 2 orang anak, kan, jadi report dia ditangkap lah. Dan anak yang umur 19 dengan 16 kan, anak tak ada apa ni, nafsu ada, nafsu haiwan. Akal tak ada, itu bukan manusia. Kan, ni yang disebut ulaika kal-an. Mereka ni umpama haiwan, bal hum adall, tapi lebih teruk. Sebab ada nafsu, dia tak gunakan. Syaitan memang dah dibagi nafsu, tapi dia tak ada akal. Bukan otak, tuan-tuan. Haiwan ada otak. Dan bukan akal ni dah. Akal ni menggunakan otak untuk kebaikan. Dia ada otak, otak dia untuk nafsu. Makan dia apa orang. Ada kambing heran tu lah, orang punya tak boleh makan, haram, kita makan yang tuan kita punya. Tak ada. Kan dia jumpa pokok cempedak, dia bantai, siapa punya dia tak kisah. Bila orang pun makan hak orang, tak kisah siapa punya, dia juga nafsu. Binatang bukan ada akal. Ini manusia yang tak kisah halal haram, yang disebut apa dia, balhum adal, mereka ni lebih teruk daripada haiwan. Okay? Kemudian dia kata, okey, jadi syaitan, malaikat diberikan akal tanpa nafsu. Haiwan Allah Ta'ala cipta, dia ada nafsu tanpa akal. Kemudian Allah jadikan manusia diberikan akal dan juga nafsu. 3 golongan. Jika syahwat seseorang itu mengalahkan akal, maka haiwan lebih baik daripada.
Nafsu dia mengalahkan akal. Maka lembu, kerbau, kambing, unta, ayam, babi pun lebih baik daripada. Sebab manusia ni Allah bagi akal, mau guna, tapi dia tak guna, dia guna nafsu je. Jahatnya mengalahkan ayam. Sejahat-jahat lembu, kerbau pun tuan-tuan, lembu, kambing, babi, sejahat-jahat babi, dia tak kacau. Kacau lah kebun kita tu kan, tanam ubi malam ni, pagi esok dia korek lah, dia tolong korek kan, kita kata dia kacau lah, dia kacau tapi tak kacau. Tak ada dia nak mari kan dekat apa ni, masuk dalam rumah kita, atau dia pergi orang jual burger, dia makan burger, dia tak makan kan, dia tak minta pun, dia makan apa yang ditakdirkan untuk Allah, oleh Allah untuk dia makan. Dia tak kacau kehidupan manusia secara rasmi kan, nak masuk pergi mana-mana dalam rumah ke apa ke, dia tak kacau. Sebab dia haiwan dalam dunia. Lembu, kerbau tak kacau manusia. Dia sekadar dia dengan dunia dia lah, tumbuh-tumbuhan tu saja. Tetapi manusia bila dia ikut nafsu, lebih teruk daripada haiwan. Macam tadi lah, dia tak kenal anak sendiri, dia nak tipu, dia tak kenal kawan kan, kawan ke apa kau punya kawan pun dia tipu. Lagi teruk kena tipu daripada orang lain. Sebab kita tak apa tu kawan aku, tengok kawan kencing kawan pun teruk kan. Haiwan nak menipu, tak berhenti menipu macam orang. Orang berlakon boleh tak? Mari pakai serban jubah. Kenapa? Saya nak kutip derma, nak bina ma'at tahfiz kan, nak bina ma'at tahfiz. Kita pun bagi rupanya dia buat beli kereta dia pakai wildfire, kita ni sani lagi. Punya dia kutip derma dekat. Satu ada seorang kaya, bukan orang kaya lah, asal Perak lah, tapi kalau sebut pun tuan-tuan kenal. Adalah jumpa orang kampung dia dekat. Orang kaya ni jutawan tuan-tuan, Muslim kaya lah, tapi baik, orang yang baik. Tapi di kampung, dia balik kampung dia dah utara Perak utara dia balik mana-mana dia jalan pun biasanya dia akan pakai baju yang low profile tu, pagoda, pakai singlet. Dia tak pakailah baju yang kadang-kadang crocodile ke ataupun yang lebih daripada tu kan. Dia tak, baju biasa-biasa dia pakai. Ni ke RM40, RM50. Kadang-kadang orang mengikuti semua kan, tengok-tengok dia pakai baju pagoda, mau ikuti semua pakai crocodile. Nak minta jadi sanggup dah. Aku pakai crocodile, dia pakai pagoda je, tak apa nak diminta kan. Kalau yang dia tak setuju, kadang-kadang takut, aku pakai baju sampai dekat RM1.50, aku pakai baju RM20, siapa nak pergi derma kat aku ni? Sebab dia tak nak orang ambil kesempatan untuk tengok, pakaian kemal ni orang kaya, nak kira pergi derma. Tapi hakikatnya dia memang seorang yang baik kan, sebab dia tak nak orang ambil kesempatan di atas kebaikan. Ini tuan-tuan yang kita kata, bila manusia jahat, dia akan lebih jahat daripada haiwan. Haiwan lebih. Sebab kita kata jahat dan haiwan, dia dalam dunia dia tak kacau. Lembu tak minta, kalau tuan-tuan bela lembu, dia tak minta. Sekali-sekala dia kata, bagilah nasi brandy. Ada? Sebab dalam dunia ni. Tapi manusia kalau jahat, semua dia. Dia masuk rumah, apa yang berguna? Kalau barang kemal lah. TV pun dia ambil, pinggang mangkuk apa ni, vintage ni, dia hayunnya juga. Balik-balik kita kosong. Kosong rumah, tanya orang sebelah, tak perasan ke kami balik sini? Ada perasan, tapi dia kata dulu tuan nak pindah, kami pun tak biasa. Kalau dia angkut semua barang, habis lori dia angkut. Ni nafsu manusia. Bila ikutkan nafsu haiwan, tak guna. Jahatnya kadang-kadang mak bapak pun ditipu, kan? Itu manusia. Kemudian dia kata, kalaulah manusia ni tadi dia hebat, guna akal dan nafsu dia dengan baik, dia akan lebih baik daripada malaikat. Satu iman dekat ahli sunnah wal jamaah, iman malaikat ni imannya setara saja. Dia tak tinggi, tak turun, tak naik, dia setara. Iman para nabi, dia naik, tak turun. Dan iman manusia, dia naik, kadang-kadang turun, naik, turun, banyak naik turun, tapi dia naik turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ni dia boleh bertambah dan dia boleh berkurang. Bila kurang, itu nafsu haiwan.
Dan dia nak makan dan dia nak tidur. Semayang tidak. Apa yang kan duduk di rumah makan je, Quran pun tak baca. Semayang sunat boleh buat, tak buat. Kan tidur pun. Nabi peringat apa dia? Kun fid dunya ka'annaka abiris sabil. Hidup di dunia ni, kamu anggaplah diri kamu umpama seorang musafir. Berapa jauh musafir tuan? Sampai masa kita akan tamat permusafiran. Sampai masa kita akan berhenti. Dunia ni kamu musafir, jangan. Sampai masa arena Sungai Buloh berhenti. Lama mana kita berhenti tu kan? Kejap kan berhenti kejap apa dia? Kena Santi Kajang 2, 3, 5, 6 cucuk 10 cucuk Mayang Zohor contohnya. Tapi tu lagi pelajaran ni. Tu lagi berhenti. Kejap kau berhenti. Lepas tu habis. Jadilah kamu seperti mana orang yang bermusafir sahaja di dunia. Tetapi musafir maksudnya orang kata tu lah bawa bekalan yang cukup. Tapi tak tahu lah kejap ni. Mati ni tuan-tuan apa kan? Macam orang naik bas. Zaman-zaman dulu lah naik bas kan. Zaman sekarang ada orang naik bas sama dengan kita, tapi dia turun awal. Ada orang naik bas lambat dan dia turun awal. Kan naik bas dia naik bas lambat tapi dia turun awal. Maksudnya dia lagi lambat tapi dia mati awal lagi. Ada orang lahir awal begitu. Kita mati dia tak mati. Lagi panjang umurnya. Umpama begitu. Tak boleh lah umpama naik penerbang. Naik penerbang naik sama turun sama. Kalau dia turun tengah-tengah tu, yang tu bak orang gila. Penerbang gila kan. Yang dia kata apa, semua yang orang kata apa, orang gila kan, bawa naik penerbang. Sebab apa? Nak bawa orang gila tu nak tengok dan ujinya macam mana nak dipindahkan pergi ke buat yang lain. Kena naik penerbang. Jadi bila naik penerbang kan, dalam belakang tu bergaduh, pilot tu dia beritahu lah Pramadi mana dia jaga kan orang gila duduk sama-sama dalam tu. Siapa ketua ni, apa bergaduh ni? Ni dia pun bergaduh ni. Okey, siapa yang ketua ni? Jaga, jangan pergi bergaduh. Okey baik tuan, saya akan jaga. Siapa bergaduh, saya akan selesai. Jadi pilot turun kan, masuk kokpit dia, majulah penerbang pilot. Memang dengar sunyi sendiri. Keluar seorang pun tak ada. Dia ketua ni, mana yang lain? Saya buka pintu, saya tutup. Tu kalau umpama lah, jadi itu kan. Nanti keluar dia, kalau terbang tak boleh buat rumah. Mati macam naik. Naik sama-sama, kadang-kadang turun berbeza waktu. Itulah. Jadi sebab tu orang yang berakal guna. Siapa yang menunggu Bani Akhtias, siapa yang boleh dari orang cerdik siapa? Yang banyak ingat mati. Dah banyak ingat mati kemudian buat persiapan. Banyak ingat mati tapi tak buat persiapan. Itu yang Nabi pesan daripada dia bertanyakan, ambillah 5 perkara, lebuhlah 5 peluang, 5 peluang kan. Apa antaranya? Hidup sebelum. Jangan nanti dah mati macam orang rakam perkataan orang kafir, ya laitani kuntu turaba, ya Allah jadilah kami di tanah lebih baik Allah. Kenapa? Ni nak masuk masyarakat ni memang gagal. Sebab mereka mati. Begitu juga orang-orang beriman tu, apabila melihat tak ada amalan, kita punya amalan ni, tengok buku catatan amalan tak ada, buku catatan amalan kosong. Ya Allah, apa dia? Akhrijna na'mal solihan, kedua balik kami ke dunia. Ya Allah, kami nak buat amal soleh. Allah kata, malaikat kata, ni dah kiamat dah, mana boleh balik? Maka kamu nak jadi ahli syurga atau ahli neraka? Tengok amalan. Dia takut tak balik, tak boleh balik. Allah, sekali-kali tak boleh balik dah. Satu masih hidup dunia, beramal ahli syurga. Seorang sahabat dan tuan-tuan, kisah yang popular yang tuan-tuan biasa dengar 3 bulan kali. Apabila Nabi duduk bersama para sahabat, duduk dengan sahabat itu kan, datang Nabi kata sekejap lagi akan masuk seorang ahli syurga. Nabi kata kejap lagi masuk dah ni ahli syurga. Sahabat-sahabat tunggulah siapa yang masuk tu. Kan kod sahabat siapa tu? Sa'ad bin Abi Waqqas contohnya, Abu Hurairah ataupun apa ni, Abdul Rahman bin Auf. Masuk seorang lelaki yang biasa, orang tak berkenal. Masuk waktunya waktu petang kan dia buat semayang sunat apa kan? Tunggu maghrib, semayang maghrib berjemaah, tunggu isyak, semayang isyak berjemaah, balik ahli syurga. Itu orang kita.
kan? Kalau dalam kita pun ada kan, lebih kurang kita amalan ni Nabi ahli syurga. Jadi esok Nabi kata waktu yang sama juga sekejap lagi akan datang ahli syurga. Tunggulah kan, siapa yang masuk pun orang lain pula. Lelaki yang sama kan, lelaki yang sama, tak ada apa-apa, pas mayang balik. Hari ketiga Nabi kata akan masuk ahli syurga, sama juga lelaki tersebut. Lepas Maisha, bila dia boleh balik, tuan, seorang lelaki namanya Abdullah bin Ammar ikut. Kan Abdullah bin Ammar ikut kan, kemudian panggil dia, tuan, saya sebenarnya bergaduh dengan bapa saya. Dia bergaduh dengan bapa. Dia kata saya bergaduh dengan bapa saya. Dan saya bersumpah tak akan tidur di rumah ayah saya selama 3 hari. Jadi saya harap tuan nanti saya boleh. Kita boleh? Ini orang Arab tuan-tuan memang suka ambil tetamu. Kita pun memang tetamu digalakkan, tapi zaman lah tengok tetamu lah. Saya jumpa dia berbalik, saya jumpa berbalik, lepas tu kita keluar rumah dia bertalang. Kan, tetamu tengok juga keadaan. Jadi dia kata, boleh. Maka Abdullah bin Ammar pun ikut. Malam pertama tengok kan, apa amalan dia? Ada apa-apa pun. Melainkan dia bila nak ubah tidur tuan-tuan, dia berzikir. Yang ni antara yang disebutlah ini. Nak ubah posisi tidur. Contoh ini saya sebut contoh. Ya, contoh dia tidur melentang. Kemudian dia nak pusing ke kiri dan semua kan, pusing ke kiri, dia akan berzikir subhanallah. Disebut tahlil, tahmid, takbir dan sebagainya. Bila dah lengah nak belah kiri, sejam 2 jam nak pusing belah kanan pula, alhamdulillah. Kemudian Allahu Akbar. Itu kita ada tuan-tuan 3 zikir. Kalau zikir tu ngigau, bukan betul-betul kan, sebab kita payah untuk zikir tu. Oh yes, zikir payah kan. Kalau zikir tu ngigau punya. Imam saya sebut subhanallah kuat sangat, terbawa-bawa sampai tidur. Subhanallah. Ngigau itu okey lah, subhanallah kan. Kalau ngigau tu lain jadi. Jadi dia kata itu je. Semayang tahajud ke baca Quran. Malam kedua sama juga. Malam ketiga sama. Ada apa pun hebat. Dah habis dah malam ketiga kan, esok siang buat saya dah balik. Jadi dia kata sebenarnya saya bukan bergaduh pun dengan ayah saya. Saya tak bergaduh pun. Ini tuan-tuan, maksudnya tadi dia apa? Ditipu. Maksudnya dalam Islam ni kadang-kadang kita dibenarkan, diharuskan untuk menipu, tapi mengakulah. Kemudiannya lepas tu mengakulah tadi tipu. Kita masalah kalau tipu tak mengaku dan tak mampu. Kalau apa nanti jatuh maruah tak semua. Tipu bini tak mengaku pun sudah. Kalau mengaku kita mampu. Itu lah. Apa dia? Tipu. Jadi bila dia kata saya sebenarnya tak bergaduh pun dengan ayah saya, saya tak bersumpah pun. Tapi saya datang rumah tuan duduk di hari sebab Nabi sebut akan masuk ahli syurga dalam masjid 3 kali. Nabi sebut ingin supaya tuan datang. Sebab saya datang ni nak tengok apa amalan tuan, sebab tuan ahli syurga. Dia kata amalan aku apa yang kamu tengok kan, ayah macam biasa begitu, tak ada apa-apa pun. Tu macam yang kamu tengok. Dan Abdullah bin Ammar pun pusing nak balik. Lepas tu dia kata dia pegang dan beritahu cuma ada 2 perkara. 2 perkara yang dia buat lagi. Ini tuan-tuan kita tengok. Cuba dia buat. Dia kata yang pertama dia kata, tak terlintas di dalam hati aku untuk menipu orang Islam. Tak pernah terlintas menipu orang Islam. Ini tuan-tuan ahli syurga. Kita rasa-rasa pernah tipu kan? Dia terlintas nak tipu siapa tersebut. Dia tak pernah terlintas untuk menipu orang Islam. Jadi orang ahli syurga ni jangan menipu. Yang kedua dia kata, aku tak pernah dengki dengan apa yang ada pada orang. Dan dia kata, dengki apa pada orang kita sebut dulu hari ni. Sebab selagi rezeki kita, dia akan sampai kepada kita. Rezeki orang akan sampai kepada orang. Kata Sayyidina Ali, kalau ditakdirkan rezeki kita berada di dalam dasar laut sekarang, tapi takdir Allah rezeki kita sampai masa ditentukan Allah, dia akan sampai kepada kita. Walaupun sekarang dia berada di dasar. Contoh kita kata sebutan mutiara ditakdirkan rezeki kita betul. Di mana dia? Di dasar laut Cina Selatan.
Makan tak terfikir nak sampai tu dah selalu sampun lupa. Kan tiba-tiba kita kata berlaku datanglah Pirates of Caribbean tu. Contoh kan, bawa apa mari contoh lah kita. Macam mana cara pun nanti kalau dah tu rezeki kita duduk dalam dasar laut, Allah akan bawa depan kita. Ada rezeki kita. Jadi nak dengki buat apa? Kan jangan dengki dengan apa yang orang ada, jangan sombong dengan apa yang kita. Kerana apa? Tak perlu sombong kerana kita ini. Kata ulama apa tuan-tuan? Adalah pembawa najis. Kita hidup di dunia ni sebagai pembawa najis. Nak sombong buat? Maksudnya kalau kamu kaya, makan tengah hari kamu sehari RM80 dia betul. Orang ni hidupnya biasa-biasa, makan tengah harinya RM8, RM5 saja. Tapi bila buang, bau sama-sama busuk. Sama. Bukannya orang kaya tadi makan RM100, tapi bila dia buang, bau wangi sebelah. Sama busuk. Apa dalam perut kita tuan-tuan? Yang dia keluar, siapa yang cerita orang kata motor itu. Kecuali lah kalau kita nak bangga, apa dia? Buang-buang air so, keluar kita harga RM250,000. Yang tu baru ni bangga. Kenapa? Orang semua buang air so, semua busuk-busuk. Aku pinjak RM200,000 dia dapat. Sebab buang air so, nah. Kau pegawai besar ke, kau jutawan ke, semua adalah pembawa najis. Barulah hidup kita tuan. Tak ada rasa nak dengki pada orang, tak ada rasa nak belakang. Kan? Kenapa? Sebab bila Allah rezeki dan tentu kita akan dapat pada kita bila sampai masa. Itu yang kita kata, jangan jadi orang yang dengki. Ahli syurga tidak berbohong dan tidak. Satu orang kata bijak dijaga, kan suka berbohong. Ya, jagalah lidah. Hati kita pun jaga supaya tak ada rasa dengki. Sebab dengki ini juga adalah serangan iblis. Kemudian dia kata lagi, barang sesiapa yang menggunakan akal dan menundukkan syahwatnya, tentu dia lebih baik daripada malaikat. Malaikat tadi kalau dia sujud ya, dia rokok dia sebut semua. Tetapi bila manusia menggunakan akal, apa dia? Aku menghidup 67 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Apa dia? Agama beritahu anda berfikir buat persiapan untuk bawa ke alam bangsa. Maka dia akan lebih hebat daripada malaikat. Malaikat sujudnya dia berdiri, rokok sujud. Malaikat yang rokok dia lebih hebat. Kenapa? Dia berdiri, rokok sujud. Malaikat yang berdiri tak baca Quran, tapi kita baca Quran, kita tolong orang, sedekah pada orang, kita lebih hebat daripada malaikat yang menggunakan akal dan nafsu ikut panduan. Tetapi bila kita gunakan nafsu ikut panduan syaitan, kita akan menjadi sejahat-jahat manusia. Tak kenal dengan agama, memang akan jadi sejahat-jahat manusia sebab kita adalah orang yang menggunakan nafsu semata-mata. Itu yang kita kata buat, jaga nafsu, jangan sampai kita digoda dengan nafsu amarah itu. Nafsu amarah tidak ada pun. Maka datang Quran hadis dan ayat buat baik lawan nafsu. Kerana apa? Kebaikan dan keadilan itu sebab itu buatlah kebaikan walaupun sedikit, kerana tak tahu kebaikan mana akan menyebabkan kita masuk. Buat. Jangan tutup lampu. Kita kata kadang-kadang tutup kipas, orang dah tak ada tutup kipas. Oh, kan yang kata ada dosia apa bagi alam saja bagi. Kan apa dia kata? Tutup kipas. Ada satu kertas tercicir, kata sampah, ambil buang. Jangan jual lah, esok daripada vacuum mati. Kenapa? Kebaikan kita beri. Jangan tunggu besar-besar. Boleh buat besar, yang kecil, yang sempat. Jangan tunggu dalam buat kebaikan kerana mati. Terlalu singkat di antara pejam dan silik, di antara siang dan malam ni belum tentu sampai siang esok. Siang belum tentu sampai malam esok. Yang kita diminta, orang yang berakal tadi dipandu oleh agama,
buat persiapan kalau itu yang akan dibawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan puan-puan lebih kurang kita untuk pengintan malam ini sebagai pengintan kita sama-sama untuk kita menjadikan kita orang yang boleh lawan nafsu dan syaitan. InsyaAllah. Godaan manusia ialah nafsu dan syaitan. InsyaAllah. Lawan nafsu dan syaitan ini dia perlu kepada ilmu agama supaya kita faham ini tipu daya syaitan, ini kehendak agama. Kadang-kadang kita tanya kita terikut-ikut dengan kehendak syaitan dan nafsu yang menipu. Jadi semoga tidak menipu lagi. Saya mohon maaf kalau ada salah dan silap. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab.